guna. Next adalah fact finding. Saya cakap, fact finding adalah untuk kita tahu masalah. Tahu masalah prospek. Okey. Kenapa kita perlu tahu masalah prospek? Saya selalu guna perkataan ni pada tim saya. Sebenarnya, wahai timku sekalian, dekat fact finding ini merupakan peluru, bullet. Peluru untuk you tembak balik dia lepas ni masa step nombor 3 presentation. Kenapa perlu ada benda ni? Sebab benda ni akan membantu you untuk close lebih besar, membantu you untuk tembak dia balik masa kita present produk. Okey, apa dia? Biasanya dulu tim saya selalu tanya sampai 5 ke 10 soalan nak fact finding. Contohnya kalau tempat you katalah you jual produk kecil manis kan. Bacaan gula berapa, ada keturunan tak, bila dah sekali check up doktor, sekarang makan produk apa, benda tu, benda ni, sampai 10 soalan. Saya tak. Saya cukup 3 ke 4 soalan paling banyak sebenarnya soalan. 3 tu just nice. Apa 3 just nice? Sebagai contoh. Okey akak carikan ubat ni, akak carikan, okey, ubat atau penawar. Kalau saya lebih suka tempat saya lebih suka menggunakan perkataan penawar. Saya tak tahu kenapa. Tapi sebab kita dalam pembuat perhatian, mereka yang menggunakan perkataan penawar ni close lebih cepat. Instead of ubat. Betul, kita ubat, kita ada KKM dan sebagainya. Tapi kita menggunakan penawar supaya mereka rasa macam mereka sedang berhubung, bukan doktor tapi boleh bisa masalah mereka. Okey, tanya dia apa masalah dia. Akak carikan ubat ni ataupun Cik Alia carikan ubat ni untuk bantu masalah kencing manis atau kolesterol. Itu yang first. Okey, yang kedua, okey, boleh tak ikan tahu sejak bila atau bila last check up doktor bacaan gula tadi tu. Okey, yang ketiga, yang ni saya suka soalan ni. Sebelum ni ada amal apa-apa ubat tak? Ataupun produk tak? Ada amal apa-apa produk ataupun ubat? Okey. You almost tanya, kenapa Cik Farid suka soalan ni? Tim saya wajibkan. Yang ni wajib untuk tanya. Soalan ni. Kenapa wajib? Okey. Sebab dengan sinilah you boleh tahu level of your prospect tu macam mana. Level of your dia punya income tu macam mana. Contohnya, katakanlah you daripada Itak Global jual produk Let Gold. Ada company lain jual produk Perikatan. Ada company lain jual produk Optimo. Ada company lain jual produk apa lagi yang seumpama dengannya lah. Daripada Shaklee dan sebagainya untuk ni. Kalau you perlu study sikit berkaitan dengan produk lain. Bukan study ingredient tak. Study harga, pricing produk lain. Katakanlah produk you harga RM200 sebotol. Katakanlah ni, RM RM200 sebotol. Dia pun cakap, saya sebelum ni amalkan produk ABC. ABC ni tahu harga dia berapa sebotol. Contohnya RM300 sebotol. Means that kalau dia boleh beli produk orang lain, dia tak beli produk you, something wrong dengan you punya presentation, you tak boleh yakinkan dia untuk beli produk you. Nampak tak? Sebab apa? Sebab level of your income, level of prospect income tadi tu adalah dia mampu beli untuk produk kita yang berharga RM200 juga. Faham tak masalah ni? Faham tak? Faham tak? Faham kan? Okay, that's why saya dengan tim saya wajibkan tanya soalan ni. Ada amalkan apa-apa ubat atau produk tak sebelum ni? Katakan saya cakap, saya ada amalkan ubat ni sebelum ni. Kita tahu dah harga ubat tu berapa. Means that I know your level of income berapa. Sebab apa? Kalau ubat ni you mampu beli, takkan ubat aku tak mampu beli. Cuma yang membezakan adalah macam mana yang yakinkan dia untuk beli produk kita. Okey. Soalan ke? Ada soalan dekat chat tapi saya baca sekejap lagi. Saya baca sekejap lagi soalan. Nanti tanya, you copy paste tanya bawah nanti. Saya nak ambil sikit lagi. Okey. Sebab soalan tu saya dah lupa dah point tadi. Okey, ada berobat tak? Okey. Lepas tu, you selalu jumpa, betul tak? You selalu jumpa tak? Ada orang dia tengah amalkan ubat lain sebenarnya belum habis. Tapi dia survey produk you. Ada tak macam tu? Ada.
Ada. Betul tak? Ada. Betul. Okay. That's why saya mengetahui kenapa benda ni. Benda ni kenapa penting. Bila dia dapat tahu benda ni, biasanya dia cakap, okay, sebelum ni akan ada amalkan produk ABC. Tu pun belum habis lagi. Okay. Bila dia cakap belum habis, dia dah down you sebenarnya. Sebab apa? You tahu dia tak akan membeli sekarang. Dia akan membeli bulan depan, 2 bulan lagi dengan you. Betul tak? Betul. Okay. Untuk mengurangkan kegelisahan di hati you all semua tu, kalau saya cakap tambah lagi satu, iaitu, okey akak cakap tengah makan ubat tu sekarang. Saya tanya akak jujur lah, saya tanya Cik Alia jujur lah. Dah berapa lama Cik Alia amalkan ubat tu? Dia pun cakap dah 2 bulan. Cik Alia, maaf saya cakap, kalau sampai 2 bulan makan, tapi kalau Cik Alia tak ada perubahan, tak perlu nak sambung rawatan. Sebab 2 bulan is too lama sangat untuk makan ubat tapi tak ada perubahan. Okey, kalau macam saya cakap dia 3 ke 4 minggu makan mesti ada perubahan, at least you rasa lebih bertenaga dan sebagainya. Tapi kalau tak ada perubahan, buat apa teruskan makan? Kesian kat tubuh je menerima ubat tapi tak ada perubahan. Dan bagi saya kepada dia adalah, saya yakin dan percaya Kak Alia carikan lagi penawar lain ataupun ubat lain ni disebabkan oleh kurangnya keberkesanan pada produk yang Kak Alia makan sekarang. Kalau Kak Alia makan sekarang dah ada perubahan positif, Kak Alia tak akan mencari produk lain. Kak Alia tak akan mencari penawar lain. Sebab Kak Alia mencari sekarang sebab kurangnya keberkesanan pada produk atau ubat yang Kak Alia makan sekarang. Jelas?